Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton, hadirin hadirat, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini dalam siri perbincangan kita berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat Ya ayyuhallazina amanu. Kita telah pun membincangkan ayat-ayat Ya ayyuhallazina amanu yang bertemakan larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap golongan beriman, terhadap orang beriman, terhadap orang Islam daripada memberikan kesetiaan dan wala kepada orang kafir. Maka sebagai penutup perbincangan, kita akan merumuskan dan menyimpulkan masalah ini dengan membincangkan apa yang dipanggil sebagai masalah al-wala'u wal-bara', kesetiaan, loyalty dan juga permusuhan, perseteruan dan berlepas diri. Yang mana ini merupakan di antara tanggungjawab dan kewajipan seorang Muslim. Dan dia adalah di antara syarat dua kalimah syahadah, iaitulah syarat yang ketujuh dan juga syarat yang ke-8, mencintai kalimah la ilaha illallah dan segala tuntutannya dan ahlinya, yang melazimkan untuk kita membenci segala yang menafikan dan mencacatkan la ilaha illallah, yang berlawanan dengan segala tuntutan la ilaha illallah, dan membenci dan memusuhi mereka yang menseteru dan memusuhi kalimah la ilaha illallah. Namun begitu amat sayang sekali kita dapati pada zaman kini inilah akidah yang paling gencar sekali musuh-musuh Islam, terutamanya golongan orientalis moden ataupun new orientalism hari ini, cuba untuk mencairkan dan cuba untuk melupakan umat Islam daripada perkara dan hakikat ini. Kerana ini hakikatnya adalah benteng dan tembok akidah. Jikalau ia berjaya diruntuhkan atau dimusnahkan, maka tidak lain tidak bukan seterusnya akidah itu akan musnah dengan sendirinya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah, yakni di dalam diri seorang Muslim. Maka apakah yang dimaksudkan dengan hukum hakam yang kita nyatakan sebagai al-wala' wal-bara'? Kalimah al-wala' dari segi bahasa, al-wala'u, alif lam, waw lam alif hamzah, al-wala'. Dari segi bahasa, dari segi maknanya dalam bahasa Arab, mengandungi beberapa makna yang hampir sama, iaitulah al-mahabbatu wan-nusratu wal-qurb, iaitulah cinta, membantu dan memenangkan dan dekat. Dan ini dapat dilihat daripada istilah yang sangat popular yang juga istilah syar'i, iaitulah kalimah awliyaullah atau waliyullah. Kalimah al-awliyaullah dan waliyullah, wali Allah, bermakna orang yang dekat, senantiasa mendapat bantuan Allah dan dicintai oleh Allah. Itu adalah makna waliullah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dan menamakan dirinya sebagai waliul mu'minin. Allah menyifatkan dirinya sebagai al-wali, waliul mu'minin, iaitulah yang sentiasa membantu, memenangkan dan mencintai orang yang beriman. Jadi ini adalah makna al-wala. Dan makna al-bara' ialah lawan kepada makna al-wala. Jadi al-wala dari segi makna istilah yang dikehendaki dalam topik ini ialah mahabbatul mu'minina li ajli imanihim wa nusratuhum wa nushu lahum wa i'anatuhum wa rahmatuhum wa ma yalhaqu bidzalika min huquqil mu'minin, iaitulah mencintai orang yang beriman kerana iman mereka. Mencintai orang yang beriman, kita mencintai seseorang kerana iman mereka, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Tiga perkara yang ada, jikalau ada dalam jiwa seorang beriman itu, dia akan mendapati kemanisan iman, iaitulah Allah dan Rasulnya adalah yang lebih dia cintai berbanding segala yang lain, dan dia tidak mencintai seseorang melainkan kerana Allah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidak lain tidak bukan kerana Allah, dan dia membenci untuk dikembalikan, dia benci untuk kembali menjadi kafir setelah mana Allah menyelamatkannya daripadanya, seperti mana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api. Dan kata Nabi SAW, man ahabba lillah awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling teguh ialah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Jadi dia adalah mencintai orang yang beriman kerana iman mereka, menolong dan memenangkan mereka, dan sentiasa mengkehendaki kebaikan untuk mereka, dan membantu mereka dan merahmati mereka, bersimpati dengan mereka. Dan apa jua perkara yang berkaitan dengan perkara yang menjadi hak-hak orang yang beriman. Dan wala kepada orang Muslim itu, nanti kita akan sebutkan, ialah terbahagi kepada golongan yang mereka itu golongan yang melazimi agama. Ya, golongan yang melazimi agama, iaitulah yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Yakni orang yang secara zahirnya ialah yang mempraktikkan hukum hakam agama dengan baik. Tentulah dosa secara asasnya tidak dapat kita larikan. Tapi maksudnya dia dalam kehidupannya dia orang yang sentiasa melazimi suruhan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuklah dalam kategori ini ialah para nabi, para awliya Allah salihin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para ulama-ulama as-salafus salih, ya, yang mana mereka ini adalah contoh yang diikuti oleh orang yang beriman. Golongan ini berhak untuk mendapat wala yang sepenuhnya. Maksudnya mereka ini sentiasa dicintai dari segenap segi. Dan kita sentiasa mendoakan kebaikan buat mereka tanpa kita perlu merasa benci sedikit pun kepada mereka ini. Adapun golongan yang kedua ialah golongan Muslim yang melakukan dosa-dosa besar, yakni ahli maksiat. Ya. Golongan yang melakukan maksiat ataupun ahli maksiat. Adapun golongan ahli maksiat ini mereka mendapat wala ataupun kesetiaan kita, kecintaan kita sekadarnya, yakni sekadar iman dan Islam yang mereka amalkan, dan kita membenci mereka pada kadar maksiat yang mereka lakukan. Dan tentulah cara membenci tersebut adalah dengan kita menzahirkan pengingkaran terhadap maksiat tersebut. Seperti melaksanakan hukuman yang sepatutnya terhadap pelaku jenayah ataupun dosa yang ada hukum hudud, masalahnya ditegakkan hudud ke atas mereka oleh pemerintah yang Muslim, ataupun mereka itu dinasihati, dicegah, seperti mana sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia cegah, dia ubah dengan tangannya. Jikalau tidak, maka hendaklah dia jikalau tidak mampu, dia mengubah dengan lisannya. Jikalau tidak mampu, dia mengubah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi golongan yang melakukan maksiat, wala terhadap mereka meliputilah kita melaksanakan hukuman terhadap mereka dengan mencegah maksiat mereka. Termasuk sehingga perlu ke tahap memulaukan mereka supaya mereka bertaubat daripada maksiat mereka, maka itu adalah menjadi tuntutan kerana
Di antara tuntutan wala' ialah al-munasahah lil muslimin. Menasihati orang Islam. Menasihati orang Islam. Nasihat maknanya iradatul khairi lil ghair. Mengkehendaki kebaikan kepada orang lain. Mengkehendaki benda-benda yang baik berlaku kepada orang lain. Jadi di antara tuntutan nasihat kepada orang Islam ialah kita nak supaya mereka bertaubat dan meninggalkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Adapun golongan yang terjebak dengan bid'ah, ahli bid'ah, bagaimanakah sikap seorang Muslim terhadap Muslim yang terjebak dengan bid'ah? Golongan ahli bid'ah ini kita dapat bahagikan mereka kepada 3 tahap, 3 kategori. Yang pertama, golongan yang menzahirkan bid'ah dan menyeru kepada bid'ah yang bukan mengkafirkan. Bid'ah secara asalnya terbahagi kepada 2, bid'ah mukaffirah dan bid'ah ghair mukaffirah. Bid'ah mukaffirah ini bid'ah yang berat, seperti bid'ah Rafidah, bid'ah ilmu kalam, ya. Adapun bid'ah yang tidak mengkafirkan, seperti bid'ah dalam perkara-perkara amaliyah, ya, mereka yang menyeru kepada amalan-amalan bid'ah masalahnya, yang menyeru kepada akidah-akidah bid'ah yang tidak melazimkan kekufuran, ya, yang perinciannya bukan pada kelas ini untuk kita perincikan, kita telah perincikan pada kelas-kelas akidah kita. Maka menjadi kewajipan untuk mereka ini, golongan yang sebegini rupa, dipulaukan dan ditinggalkan sehingga mereka bertaubat. Dan tujuan mereka ini dipulaukan, ya, ialah supaya menjaga 3 maslahah. Yang pertama, maslahah diri orang yang memulaukan itu, iaitu orang mukmin. Tujuannya untuk menjaga diri mereka daripada terkena syubhat-syubhat ahli bid'ah. Maka menjadi kewajipan kepada orang mukmin untuk menjauhi mereka yang menyeru kepada bid'ah, tidak menghadiri majlis-majlis mereka, tidak mendengar ceramah-ceramah mereka, tidak mengikuti kelas-kelas pengajian mereka. Ini adalah wajib ke atas setiap mukmin. Apabila dia mengetahui seseorang individu itu adalah golongan yang menyeru kepada amalan bid'ah, untuk menjaga dirinya daripada terjebak ke dalam syubhat-syubhat yang dibawa oleh golongan tersebut. Yang kedua ialah dalam usaha menjaga orang yang melakukan bid'ah itu sendiri supaya dia insaf dan bertaubat. Apabila dia melihat majlis-majlis ilmunya tidak lagi dihadiri oleh orang tidak mau lagi duduk dan bercakap dengannya, dia dipulaukan, maka itu tentulah akan mempercepatkan lagi proses dia bertaubat dan meninggalkan amalan sesat yang dia pegang. Dan yang ketiganya adalah menjaga maslahah kaum muslimin secara umum, supaya orang yang lain tahu bahawa dia ini adalah pembawa ajaran yang sesat dan perlu dijauhi. Jikalau kita masih terus memberikan ruang kepadanya untuk berceramah, menyebarkan kesesatannya, maka orang akan menyangka dia berada di atas kebenaran. Jadi golongan yang pertama ini yang menyeru kepada bid'ahnya, maka hendaklah dipulaukan pada kadarnya, kecuali dalam rangka untuk menasihati atau menyeru mereka kembali kepada sunnah dengan dhabit, dengan prinsip-prinsip yang ketat yang dibincangkan dalam perbincangan yang lebih khusus bagi golongan-golongan tertentu seperti alim ulama, untuk menasihati golongan ini dan berdebat dengan mereka. Maka ini ada perinciannya dan prinsip-prinsip yang sangat ketat yang telah ditetapkan oleh para ulama as-salafus salih. Adapun golongan bid'ah yang kedua ialah golongan yang bid'ahnya itu adalah bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang menjadikan pelakunya kufur, seperti golongan pelampau sufi yang menyeru orang yang mati, memohon hajat kepada orang yang mati, seperti pelampau Rafidah, Syiah Imamiyah,
yang menyangka bahawa Al-Quran telah diubah, atau yang memohon istighathah dengan makhluk, dengan yang ghaib, dengan yang mati. Ya. Mereka ini ada dua kategori juga. Jikalau mereka ini telah ditegakkan hujah ke atas mereka, maka mereka ini dihukum dengan hukuman golongan yang telah ditegakkan hujah, iaitulah mereka yang telah murtad, na'udzubillahi min zalik. Adapun mereka yang tidak ditegakkan hujah, maka para ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil sikap berhati-hati dengan menjauhi juga daripada bermuamalah dengan mereka dalam perkara-perkara yang peribadi, seperti solat berimamkan mereka, atau memakan sembelihan mereka, atau menikahkan wanita kita dengan mereka, atau mengahwini wanita mereka. Maka ini sebagai langkah berhati-hati, ihtiyat, kita elakkan. Kerana kita tidak dapat pastikan sejauh mana seseorang itu hujah telah tegak ke atasnya ataupun tidak. Selama mana dia orang yang bertalabus melakukan bid'ah yang jelas, zahir kekufurannya, seperti mendakwa Al-Quran diubah, atau mencela dan melaknat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, atau menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan zina sebagai misalnya, na'udzubillahi min zalik, atau jelas-jelas menyembah orang yang mati, menyembah kubur, maka golongan yang sebegini rupa, jikalau telah sampai dan tegak hujah, maka tidak syak lagi mereka adalah golongan kufar murtaddin. Tetapi jikalau mereka itu belum sampai hujah, maka kita mengambil langkah berhati-hati dari sudut hubungan-hubungan yang berbentuk peribadi, seperti tidak berimamkan mereka untuk salat selagi boleh. Dan selagi boleh ni maknanya jikalau dia bukan imam lantikan pihak kerajaan lah, ya, kita tidak pilih untuk dia menjadi imam, atau kita ada tempat lain untuk kita solat berjemaah tanpa berimamkan dia, ya, kita cari tempat yang lain, ataupun kita tidak makan sembelihan yang dia sembelih, ya, sebagai berhati-hati, ihtiyatan, sebagai langkah berhati-hati. Adapun golongan yang ketiga ialah mereka yang tidak melakukan bid'ah yang mengkafirkan. Bid'ah mereka seperti bid'ah golongan yang pertama, tetapi mereka ini tidak menyeru kepada bid'ah. Mereka adalah orang awam yang mungkin hanya mengikut ustaz-ustaz bid'ah, ya, ataupun mereka melakukan bid'ah mereka sembunyi-sembunyi, tidak hanya pada peribadi, ya. Mungkin ada orang dia beramal dengan amalan-amalan yang dia sangka amalan tersebut sahih pada dirinya, pada individunya, wirid-wirid yang dia amalkan di rumah dia sendiri yang kita pun tidak tahu, ya. Maka kita kata orang yang macam ini, maka dia adalah seperti Muslim yang lain. Jikalau kita tahu bahawa dia ini melakukan bid'ah, kita nasihat dia dan kita tegur dia, ya. Adapun selama mana dia tidak menzahirkan bid'ahnya, maka kita tidak memulaukan dia, kita tidak menghukumnya, ya, atas perkara tersebut. So ini adalah dari segi al-wala. Kita kata al-wala ini ada peringkat-peringkatnya. Peringkat yang pertama ialah Muslim mukmin yang sejati, yang memang melazimi agama, maka mereka ini diberikan kesetiaan yang penuh, kecintaan yang penuh, iaitulah para sahabat, pada anbiya, nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat, ya, golongan para sahabah radhiyallahu anhum, generasi as-salafus salih, imam-imam kaum muslimin, ya. Ini adalah golongan yang mendapat wala' 100%. Wala' 100% bukan bermakna kita beriktikad selain daripada Nabi maksum. Yang maksum hanyalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Adapun ulama'-ulama', mereka ini tidak terlepas daripada kesalahan dalam ijtihad. Tetapi kesilapan mereka dalam ijtihad atau ketidaksetujuan kita dengan mereka dalam masalah tertentu kerana kita mengikut pandangan ulama' yang lain, tidak memastikan kita memusuhi ulama' yang kita tidak mengambil pandangannya. Jadi orang yang bermazhab dengan mazhab al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i tidak bermakna dia kena membenci Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Bahkan sebaliknya, keempat-empat imam ini hendaklah dicintai dan didoakan keampunan dan keredaan Allah buat mereka, ya. Kerana kesemua mereka adalah ulama yang mu'tabar. Walaupun kita mungkin mengikuti mazhab tertentu, tetapi tidak bermakna kita membenci, ya, ulama yang lain atau mazhab yang lain daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah.
Golongan yang kedua ialah Muslim yang melakukan maksiat. Muslim yang melakukan maksiat. Dosa-dosa besar. Dosa kecil tentu tidak dapat dielakkan. Dosa-dosa besar yang menzahir, yang hidup dalam keadaan fasik. Pemakan riba, orang yang hidupnya dengan zina atau judi, dengan minum arak. Nas'alullah al-afiyah. Maka yang sebegini rupa, maka kita memberikan kesetiaan kita kepada mereka, kecintaan kita sekadar iman yang ada pada mereka. Dan kita membenci dan memusuhi mereka pada kadar maksiat yang mereka lakukan, dengan kita menzahirkan pengingkaran terhadap maksiat mereka. Kita menasihati mereka, mencegah kemungkaran mereka, ya, memulaukan mereka jika perlu. Manakala golongan yang ketiga ialah golongan Muslim yang terlibat dengan perkara-perkara bid'ah, yang mana mereka ini mungkin tidak melakukan dosa-dosa yang besar, bahkan mereka mungkin lebih menjaga diri mereka daripada melakukan dosa, ya. Tetapi dalam masa yang sama mereka terjebak dengan kesalahan yang lebih dahsyat, iaitulah menganggap perkara yang bukan agama sebagai agama. Mereka ini pada 3 tahapan. Golongan yang pertama, golongan yang terjebak dalam bid'ah yang tidak menjadikan pelakunya kafir. Bid'ah yang tidak mencapai tahap kufur. Tetapi mereka ini menyeru kepada bid'ah tersebut, mengajak kepada bid'ah tersebut, dan menyebarkan da'yah supaya orang beramal dengan bid'ahnya tersebut. Maka mereka ini dijauhi, dipulaukan, kecuali bagi golongan tertentu ahli ulama yang ada kepakaran dalam ilmu syarak untuk menasihati mereka, maka dibenarkan. Adapun selain daripada golongan tersebut, maka hendaklah menjauhi majlis-majlis mereka, tidak menghadiri kuliah-kuliah dan ceramah-ceramah mereka, tidak menjemput mereka. Bahkan ulama suka supaya kita tidak memberi salam maupun menjawab salam mereka jikalau ada keperluan dan hajat. Dan kita kata dalam perkara ini, memulaukan ahli bid'ah ini ada maslahah yang kita nak jaga. 3 maslahah yang kita nak jaga. Pertama, maslahah orang yang memulaukan itu sendiri, orang mukmin, supaya dia tidak terpengaruh dengan syubhat. Yang kedua, maslahah orang yang dipulau ahli bid'ah itu sendiri supaya dia bertaubat. Dan yang ketiga adalah golongan yang orang lain, orang mukmin yang lain yang tidak kenal akan dia, supaya mereka tahu dan berhati-hati daripadanya. Kerana kita telah memberitahu kepada mereka ini sebagai tanda amaran kepada orang lain, kata dia ni adalah ahli bid'ah. Maka kadar memulaukan itu juga diukur dengan kadar maslahah. Selagi mana maslahah ada untuk memulaukannya, maka dipulaukan. Tetapi jika tidak ada lagi maslahah untuk memulaukannya, maka kita kena cari kaedah yang lain yang diperincikan dalam perbincangan yang lebih khusus berkenaan dengan masalah bid'ah dan kedudukan ahli bid'ah, yang ada perbincangan yang lebih panjang daripada yang kita sebutkan ini. Dan golongan yang kedua ialah golongan ahli bid'ah yang bid'ah mereka adalah bid'ah yang mengkafirkan, bid'ah yang boleh mencapai tahap kufur. Maka jikalau bid'ah tersebut bid'ah yang mencapai tahap kufur, mereka ini ada 2 golongan. Sama ada mereka golongan yang telah sampai kepada mereka hujjah, ditegakkan hujjah, maka mereka dihukum sebagai golongan murtad, seperti orang kafir. Adapun golongan yang kedua yang tidak sampai pada mereka hujjah, ataupun golongan yang kita tidak pasti telah sampai hujjah ataupun tidak, maka kita disyariatkan supaya mengambil langkah berhati-hati dalam berinteraksi dengan mereka dalam perkara-perkara peribadi kita, seperti memakan sembelihan, seperti mensolatkan ataupun solat berimamkan mereka, perkahwinan, ya. Adapun perkara-perkara yang menjadi umum kaum muslimin, seperti perkahwinan mereka yang telah mereka sedia berkahwin dengan isteri mereka, harta warisan mereka, maka ini tetap berjalan sebagai hukum orang Islam. Selagi mana tidak ada pendegakan hujah syar'iyah dilakukan di mahkamah syar'i dan keputusan dikeluarkan oleh hakim mahkamah syar'i bahawa mereka telah murtad, maka kita kata mereka pada zahirnya adalah kaum muslimin, ya. Selagi mana mereka mengaku sebagai muslim, bersaksi dengan 2 kalimah syahadah, salat menghadap kiblat Kaabah Baitullah di Makkahul Mukarramah, maka mereka adalah muslim. Tetapi dari segi langkah berhati-hati, ihtiyatan,
terhadap diri kita sendiri dalam hukum hakam, maka kita menjauhi daripada bermuamalah dengan mereka dalam perkara-perkara peribadi. Golongan yang ketiga daripada kalangan ahli bid'ah ialah mereka yang bid'ahnya tidak mencecah tahap kekufuran dan tidak juga menzahirkan bid'ah mereka, tidak menyeru bid'ah mereka. Bahkan mereka ni mungkin hanya orang awam yang ikut-ikut sahaja. Maka mereka ini kita tidak memperlakukan mereka seperti golongan yang pertama. Sebaliknya, selama mana mereka ini adalah Muslim yang taat kepada Allah Ta'ala, yang tidak melazimi maksiat kepada Allah, bahkan ketaatan mereka adalah perkara yang lazim kepada mereka, maka kita memberikan kecintaan dan kesetiaan kepada mereka, cumanya kita tidak membantu mereka dalam perkara bid'ah yang mereka lakukan. Kita tidak membantu mereka dalam perkara bid'ah yang mereka lakukan. Kita tidak menghadiri majlis-majlis mereka yang berbentuk bid'ah. Ya. Tetapi dalam perkara yang lain, hak-hak orang Islam yang lain, memberi salam, menjawab salam, menziarahi ketika sakit, mendoakan jenazah mereka, mengiringi jenazah mereka, ya, menjawab tahmid mereka jika mereka bersin. Ini semua adalah hak yang mesti kita tunaikan sebagai seorang Muslim terhadap mereka. Kemudian isu yang kedua ialah, itu adalah berkaitan dengan perkara yang disebut sebagai al-wala. Ya. Jadi orang Islam mestilah saling bantu-membantu dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam menzahirkan syiar agama Islam. Ya. Dan ada lagi situasi al-wala yang kita kena ambil perhatian. Iaitulah umat Islam dalam situasi berhadapan dengan golongan kafir yang nyata. Ya. Dalam menghadapi golongan yang kafir, ya, umat Islam mesti mengutamakan Islam. Jadi kalau kita kata tadi, orang ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ah dan seumpama dengannya, kita pulaukan. Ahli bid'ah yang tidak menyeru kepada bid'ah, kita tinggalkan majlis-majlis bid'ah mereka. Tetapi bukan bermakna sampai ke tahap kita hendak memenangkan orang kafir atas mereka. Ini adalah salah. Ada golongan yang tidak faham tentang konsep al-wala' wal-bara', sehingga mereka ini mirip kepada golongan khawarij. Golongan khawarij, Nabi SAW sifatkan mereka sebagai yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh ahli Islam dan membiarkan ahli penyembah berhala. Nas'alullah al-afiyah. Sepatutnya dalam situasi kita berhadapan dengan orang kafir, maka kesetiaan kita, kerjasama kita adalah bersama dengan umat Islam. Tidak mengira sama ada dia itu ahli sunnah atau ahli bid'ah, selagi mana kita tidak membantu untuk menzahirkan bid'ahnya. Selagi mana kita menzahirkan pengingkaran yang jelas terhadap bid'ah mereka, maka bekerjasama dengan mereka dalam perkara yang menjadi maslahah umat Islam dalam berhadapan dengan ancaman orang kafir, maka ini adalah dituntut. Ya. Sebab itulah kita tengok contoh yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, bagaimana beliau bekerjasama dengan golongan ahli kalam al-Asy'ariyah, ya, yang mana mereka itu jelas bid'ah mereka sangat besar. Tetapi Syekhul Islam tidak pernah meninggalkan menzahirkan pengingkarannya terhadap bid'ah mereka. Beliau menerangkan kepada umat Islam bid'ah mereka. Tetapi dalam masa yang sama beliau merahmati mereka dan bekerjasama dengan mereka dalam rangka menghadapi musuh-musuh Islam, berjihad bersama dengan mereka, memenangkan ulama-ulama mereka dalam menghadapi kezaliman-kezaliman golongan yang zalim terhadap Islam. Ya, sehingga kan apabila pemerintah Sultan Mamluk ketika itu murka dengan golongan ulama Asy'ariyah, yang mana ulama-ulama Asy'ariyah inilah yang telah menuduh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak molek, membuat fitnah dan memenjarakan beliau secara zalim.
Tetapi apabila beliau ada peluang untuk mempergunakan pemerintah untuk membalas keburukan mereka, walaupun niat pemerintah itu adalah untuk menzalimi ulama tersebut, maka Syekhul Islam mengambil sikap sebagai Muslim yang sejati. Beliau membela dan mempertahankan para ulama ini daripada kezaliman pemerintah. Ini adalah perkara yang wajar kita fikir-fikirkan sebagai umat Islam, sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak seharusnya dikelabui dengan konon-kononnya kerana kita ini mencintai sunnah dan membenci ahli bid'ah, sehingga ke tahap membawa kepada kita menjadi penyambung lisan kepada golongan taghut, kepada pemerintah-pemerintah yang zalim, yang tujuan sebenar mereka adalah untuk menzalimi Islam sendiri. Mungkin ada golongan pemerintah hari ini melancarkan kempen kononnya untuk memerangi pemikiran ekstrim. Lalu dia mengecam aliran-aliran dakwah tertentu atau kumpulan-kumpulan dakwah tertentu seperti Al-Ikhwanul Muslimun, ya, dijadikan sebagai sasaran, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang melebihi daripada had. Yang jelas tuduhan itu adalah zalim terhadap mereka, dan kadang-kadang tuduhan itu bukanlah tuduhan kepada ideologi khusus Ikhwan itu sendiri, tetapi kepada Islam itu sendiri. Tetapi golongan Ikhwanul Muslimun itu dijadikan bantu locatan untuk memerangi Islam itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh golongan Barat sekarang. Golongan Barat hari ini, mereka, kalau dulu mereka terang-terang hendak menentang Islam, tapi sekarang mereka berlapik. Mereka kata kami hendak membanteras Islam yang ekstrim, Islam fahaman Wahabi, Islam yang berbentuk fundamentalism. Ya. Lalu ada golongan-golongan yang tidak faham muslihat mereka ini, bertepuk sorak konon-kononnya kita kena bekerjasama untuk melawan ahli bid'ah. Kita kata ini adalah salah. Pertarungan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah adalah masalah dalaman umat Islam yang tidak seharusnya menjadi pintu untuk kita menjemput orang kafir yang menyelisihi kita pada usul, yang memerangi kita pada tanzil. Sejauh mana pun perpecahan dalam kalangan umat Islam, khilaf antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah kekal dalam kategori khilaf pada ta'wil, berbanding khilaf antara orang Islam dengan ahli kufur. Khilaf antara kita dengan mereka adalah pada tanzil. Mereka langsung tidak beriman bahawa Al-Quran yang kita baca ini sebagai kalamullah. Mu'tazilah mungkin mengatakan Quran makhluk. Asy'ariyah mungkin mengatakan Al-Quran makhluk. Tetapi mereka semua bersepakat dengan kita Al-Quran ialah kalamullah. Mereka beriman dengan ajarannya, mengagungkannya, memuliakan isi-isi kandungannya, dan berta'abbud, memperhambakan diri kepada Allah dengan membacanya pagi, petang, siang dan malam, menghafaz ayat-ayatnya dengan detail, dengan terperinci. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jikalau bukan kerana mereka itu adalah golongan yang diberikan ilmu dan iman oleh Allah, mana mungkin mereka siang dan malam, pagi dan petang begitu tekun menghafaz kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita masih memerlukan bukti keimanan yang lebih daripada itu? Ya. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala seperti yang telah kita bacakan dalam surah Al-Mumtahanah. Allah suruh kita uji orang yang mengaku beriman itu dengan perkara-perkara yang zahir, bukan perkara-perkara yang terperinci. Selagi mana dia mengakui dengan syiar Islam yang zahir, mengakui Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya berhak disembah, Muhammad adalah Rasul yang wajib diikuti segala suruhannya, dijauhi segala larangannya, dibenarkan segala perkhabarannya, maka mereka adalah Muslim yang salat menghadap kiblat kita. Ya? Tidak syak lagi.
Maka sewajarnya kita bersama dengan mereka menghadapi ancaman golongan kufar, menghadapi bersama ancaman golongan munafiqin, zanadiqah, batiniyah yang hendak menyemburkan racun-racun kekufuran ke dalam umat Islam secara halus. Maka ini perlu kita perhatikan dengan wajar. Ya. Kita perlu perhatikan dengan wajar. Jangan sampai kerana kita kononnya bersemangat nak membawa panji ahli sunnah wal jamaah, hakikatnya kita sudah pun melanggar batas-batas iman. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Kita amat sedih melihat ada golongan yang mengaku diri mereka ahli sunnah wal jamaah, tetapi kerana atas nama konon-kononnya wala' dan bara', mereka memusuhi umat Islam dan sanggup menjadi tali barut kepada orang kafir, menyebarkan agenda liberalism, agenda pluralism, agenda untuk menyemarakkan pemikiran ideologi kafir barat ke dalam masyarakat Islam. Ya. Kita tengok hari ini apa yang berlaku di negara-negara Arab. Ada pihak-pihak kerajaan mereka yang menggencarkan usaha kononnya memerangi pemikiran ekstrim, menangkap tokoh-tokoh, lalu dituduh tokoh-tokoh itu kadang-kadang bukan betul pun tuduhan tersebut, sebagai golongan yang menyertai gerakan itu atau gerakan ini daripada gerakan Islam. Mengambil kesempatan di atas sikap ahli sunnah wal jamaah yang begitu anti dengan bid'ah. Lalu mereka menggunakan sentimen ini, sedangkan tujuan dan matlamat mereka semakin hari semakin jelas. Bukan golongan itu yang mereka sasarkan, bukan ideologi pihak tertentu yang mereka sasarkan, tetapi sasaran mereka tidak lain tidak bukan ialah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu sendiri yang menjadi sasaran mereka. Maka kita jangan terpedaya dengan orang kafir, jangan terpedaya dengan orang munafiqin. Ada juga orang yang terpedaya dengan orang munafiqin. Sebab itulah sepanjang kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran dalam perkara ini, berapa banyak ayat yang bila disebutkan jangan memberikan kesetiaan kepada orang kafir, yang dimaksudkan adalah golongan munafiqin yang menzahirkan Islam di zaman Nabi SAW. Kita juga jangan terpedaya dengan golongan Syiah, Rafidah, Ghulat. Mereka ini melakukan bid'ah yang mukaffirah. Mereka bukan ahli bid'ah yang biasa. Ya, mereka adalah ahli bid'ah mukaffirah. Bid'ah mereka mencecah tahap kufur. Maka tidak betul juga golongan yang satu lagi menggunakan alasan atas kesetiaan sesama Islam, mereka mengajak kepada perpaduan Sunni dan Syiah. Kita kata ini juga tidak betul. Ya. Kerana bila kita kata ahli sunnah dengan ahli bid'ah bekerjasama dalam perkara yang mereka bersepakat untuk menzahirkan Islam dalam menghadapi ancaman musuh Islam, itu tidak terlibat dengannya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menjadikan pelakunya kufur. Ya. Kerana mereka ini adalah golongan zanadiqah, golongan munafiqun, golongan yang hakikatnya berpura-pura Islam, tetapi dalam masa yang sama mereka menjadi khanjar, menjadi pisau yang tikam daripada belakang kita. Mereka adalah tali barut orang kafir sebenarnya. Ini juga perkara yang kita kena ambil intibah. Sebab tu kita perincikan tadi dengan detail. Walaupun tidak begitu mendalam, tapi kita dah sebutkan tahap-tahapnya. Kita bezakan di antara ahli bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang menjadikan pelakunya boleh mencecah ke tahap kufur, dan bid'ah yang tidak mencecah tahap kufur. Ya. Yang kita maksudkan dengan ahli bid'ah dalam perbincangan kita yang awal tadi ialah mereka yang bid'ah mereka tidak mencecah tahap kekufuran. Adapun golongan Rafidah yang ghulu, yang melampau, golongan Sufi yang melampau, yang menyembah kubur, ini adalah golongan yang bid'ah mereka mencecah tahap kufur, yang telah ada hukum yang khusus yang telah kita sebutkan tadi. Jadi mereka tidak termasuk dalam perbincangan yang kita bincangkan ini. Allahul Musta'an. Nah. Jadi di sini kita kena ada sikap wasatiyah, pertengahan. Dan sebab itulah perkara-perkara yang sebegini rupa praktiknya mesti dirujuk secara terperinci,
secara lebih khusus kepada ulama-ulama yang muktabar daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Naam. Kemudian topik ataupun sisi yang kedua perbincangan kita ialah berkaitan dengan al-bara'. Berkaitan dengan al-bara'. Kalimah al-bara' bermaksud at-taba'ud 'ani syai' wa mufaraqatuhu wa takhallus minh. Bermaksud menjauhkan diri daripada sesuatu dan memisahkan diri daripadanya. Itu makna al-wala'. Itu makna al-bara' dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah adalah bughdu a'da'illahi minal munafiqin wa umumil kuffar wa adawatuhum wal bu'du anhum wa jihadul harbiyyin minhum bihasabil qudrah. Iaitulah membenci dalam hati, mempunyai perasaan benci kepada musuh-musuh Allah daripada golongan munafiqin dan orang kafir secara umumnya. Tidak kira apa jenis kafirnya. Walaupun dia adalah kaum kerabat kita, walaupun dia adalah ibu dan ayah kita. Dan membusuhi mereka dan menjauhkan diri daripada mereka. Dan melancarkan peperangan jihad terhadap mereka yang termasuk dalam kategori harbi. Ini orang kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan kita, orang muslimin. Maka mereka ini adalah golongan munafiqin harbi yang diperangi oleh pemerintah Islam berdasarkan kemampuan, jikalau ada kemampuan. Dan hukum al-wala' wal-bara' adalah wajib dan dia daripada salah satu usul daripada usul-usul besar Islam. Dan dalil-dalilnya telah pun kita bahaskan daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, terutamanya daripada surah Al-Ma'idah dan surah Al-Mumtahanah dan juga surah Ali Imran. Di sini kita hendak membincangkan juga adalah perkara-perkara yang dikategorikan, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam yang disebut sebagai al-wala', memberikan kesetiaan kepada orang Muslim, ataupun perkara yang menjadi tuntutan untuk kita merealisasikan al-bara', berlepas diri daripada orang kafir. Di sana ada beberapa perkara yang banyak yang termasuk dalam kategori wala' yang disyariatkan. Di antara perbuatan-perbuatan ataupun syiar-syiarnya ialah mencintai seluruh orang yang beriman di seluruh tempat dan masa, tidak mengira daripada apa jenis keturunan orang tersebut, semata-mata kerana iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang memegang jiwaku di tangannya, tidak masuk syurga kamu sehingga kamu beriman, dan kamu tidak benar-benar beriman sehingga kamu saling mencintai sesama muslim, sesama orang beriman. Mahukah kamu aku tunjukkan satu perkara yang jikalau kamu lakukan, kamu akan saling mencintai sesama kamu? Sebarkanlah salam dalam kalangan kamu. Kerana dengan mengucapkan salam ini menjadi sisi dan ciri-ciri persaudaraan antara Islam sesama Islam. Sebab itulah salam dikhususkan antara sesama Muslim kerana dia adalah lambang ukhuwah imaniyah. Lambang bahawa kita sesama Muslim ada hubungan ataupun ada ikatan kecintaan kerana agama. Ya. Wajib bagi seorang Muslim itu bersikap berhati-hati daripada terjebak dalam permusuhan dengan orang yang beriman kerana hal-hal ehwal keduniaan atau ta'assub qabilah atau mazhab atau apa jua perkara yang menjadi muskilah dalam kalangan mereka. Ya. Ini perkara penting. Kita bergaduh, berkelahi sesama Islam. Jangan sampai ke tahap berlebih-lebihan.
Nabi SAW memberikan tempoh 3 hari sahaja untuk seseorang Muslim merajuk dengan saudaranya yang se-Islam yang lain, jikalau isunya adalah keduniaan. Jikalau berlaku kezaliman, gunakan saluran yang betul. Jikalau ternyata dia dizalimi, maka mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi bagi tempoh 3 hari saja untuk tidak bertegur siapa antara satu Muslim dengan Muslim yang lain, jikalau bergaduh pergaduhan perselisihan yang bukan melibatkan isu-isu keagamaan. Maka sikap-sikap yang berbentuk ta'assub kabilah, ta'assub kenegaraan, ta'assub kaum, ta'assub bahasa, ta'assub parti-parti politik yang tertentu, ya, sedangkan parti-parti politik itu sendiri berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira apa jenama parti itu, sama ada jenamanya adalah Islam atau bukan Islam, apatah lagi kalau bukan Islam. Parti-parti politik itu sendiri berlawanan dengan tuntutan wala' wal bara'. Mengadakan persetiaan di antara orang Islam di atas selain daripada ikatan 2 kalimah syahadah, ini adalah bid'ah yang jelas. Ini juga di antara perkara yang menafikan wala' kepada orang beriman, ialah kita mengadakan perikatan, mengadakan satu persaudaraan sesama Muslim di atas dasar selain daripada Islam. Ya. Sama ada dasar itu adalah negara, bangsa ataupun tokoh pemimpin politik yang kita suka. Jadi kita tidak boleh jadikan disebabkan kita orang Malaysia, maka kita tidak ambil peduli apa yang berlaku terhadap orang Islam di Palestin, apa yang berlaku kepada umat Islam di Afghanistan, di Kashmir, di India, di mana jua dalam pelosok dunia ini. Ya. Hanya kerana kita orang Kedah, kita tak mau ambil tahu apa yang berlaku kepada orang Islam di Johor. Kita bergaduh atas semangat kenegerian. Ini juga adalah tercela. Kita bergaduh kerana pasukan bola. Na'udzubillahi min zalik. Ini semua adalah perkara yang berlawanan dengan akidah al-wala' wal bara'. Ya. Sangat-sangat berlawanan dengan akidah al-wala' wal bara'. Sepatutnya umat Islam, sesama umat Islam, mengenepikan segala perbezaan kerana agama. Bukan mengenepikan agama kerana perkara dunia. Ini konsep yang kita kena betulkan. Kita sepatutnya mengenepikan perbezaan warna kulit, perbezaan bahasa, perbezaan sempadan geografi, perbezaan apa jua perbezaan kerana 2 kalimah syahadah. Bukan sebaliknya, tetapi malangnya yang berlaku hari ini sebaliknya. Hari ini kita diajak mengenepikan agama untuk meraihkan kesatupaduan di atas selain daripada agama. Na'udzubillahi min zalik. Ini adalah berlawanan sama sekali dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya memenangkan saudara se-Islam apabila ia dizalimi atau diceroboh di mana jua, apa jua kerakyatan dan jenis kewarganegaraannya, sama ada dengan tangan, harta, pena, lisan, dalam segala perkara. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Menangkanlah saudara kamu yang se-Islam, sama ada dia yang menzalimi atau yang dia dizalimi. Lalu ditanya, ya Rasulullah, macam mana nak tolong orang yang menzalimi? Iaitulah dengan kamu menyekat daripada dia melakukan kezaliman. Kamu menghentikan dia daripada melakukan kezaliman. Adapun yang dizalimi, kita kembalikan kepadanya haknya. Jadi sebab itulah wajib ke atas orang Islam untuk membantu saudara mereka, melawan musuh-musuh mereka. Jikalau ada orang kafir datang menyerang negeri-negeri Islam, maka diwajibkan ke atas penduduk negeri tersebut seluruhnya mempertahankan negeri mereka. Jika tidak mampu, maka diwajibkan ke atas negeri yang berdekatan. Sehinggalah
ke atas seluruh umat Islam di seluruh pelosok dunia wajib membebaskan seinci tanah umat Islam yang dijajah oleh orang kafir. Macam kita sebutkan tadi, umat Islam bila dalam situasi mereka diserang oleh orang kafir, maka mereka kena bersatu padu atas nama Islam. Bukan bermakna kita membiarkan atau kita mengiyakan bid'ah. Bid'ah kita tetap terangkan. Kita tetap bantah dengan cara yang wajar, dengan cara yang betul. Dengan cara yang Allah Ta'ala syariatkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terangkan kesalahan dan bid'ah-bid'ah mereka. Tetapi dalam masa yang sama, bila sampai masa dan waktunya memerlukan kerjasama antara kita dengan mereka bagi mempertahankan Islam daripada serangan orang kafir, pemikiran serangan ideologi, maka ataupun serangan fizikal, serangan ekonomi, kita kena bersatu padu atas nama Islam. Ya. Tanpa kita mengingkari kemungkaran. Kalau kita lihat seorang Islam yang dia ni dikenali, Muslim ini dikenali Muslim yang fasik, kaki botoi, kaki minum arak. Ya. Tiba-tiba orang kafir datang menyerangnya, hendak membunuhnya, menzaliminya. Bukankah menjadi kewajipan ke atas umat Islam untuk membantu dan menolong si Muslim tadi daripada kezaliman orang yang kafir, bahkan kezaliman daripada orang Islam yang lain. Kalau datang pula orang Islam yang semangat lebih, konon-konon nak mencegah kemungkaran, si lelaki ini dia nak bunuh lelaki tadi atas alasan dia minum arak, adakah boleh kita benarkan? Tidak boleh, kerana minum arak tidak sampai ke tahap untuk dihalalkan darahnya. Itu adalah pemikiran Khawarij. Nas'alullah al-afiyah. Jadi kita kena bantu dia. Kalau itu adalah orang Muslim yang terang-terang melanggar hukum syarak yang nyata, yang jelas. Bagaimana Muslim yang terjebak dalam pelanggaran hukum syarak kerana kesilapan ijtihad dan takwil, iaitulah ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni kita kena tengok dari dua sisi dibandingkan dia dengan maksiat. Dari segi bahaya dan kesannya, memang maksiat dibandingkan dengan bid'ah, bid'ah lebih bahaya. Kerana bid'ah ialah perkara yang melanggar syarak seperti maksiat. Tetapi bid'ah dibalut dengan syarak. Orang anggap dia betul walaupun dia sebenarnya salah. Adapun maksiat, orang semua tahu dia salah. Itu dari satu sisi. Tetapi dari segi praktikalnya, ahli bid'ah lebih hampir kepada iman daripada ahli maksiat hakikatnya. Kerana ahli bid'ah terjebak ke dalam bid'ah kerana dia nak beriman kepada Allah, bukan kerana dia nak derhaka kepada Allah. Adapun orang yang buat maksiat, dia buat maksiat kerana dia derhaka kepada Allah, kerana dia mengikut syahwat. Kerana dia mengikut syahwat yang jelas, syahwat yang jali, yang nyata. Yang tidak ada sebarang keraguan bahawa perbuatannya itu menentang kehendak Allah yang syar'i. Berbanding ahli bid'ah, walaupun kita kata dia ada syahwat, tapi syahwatnya tersembunyi. Kerana dia rasa dia buat perkara tersebut untuk taat kepada Allah. Dan boleh jadi bid'ahnya itu kerana ijtihad yang salah. Bukan kerana dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ulama hadis bersepakat menolak riwayat orang yang ahli maksiat walaupun dia ahli sunnah. Tetapi mereka menerima riwayat ahli bid'ah jikalau dia tidak melakukan dosa besar dan tidak diketahui berdusta dalam rangka menyokong bid'ahnya. Allahu Akbar. Bandingkan, bezakan. Setengah orang dia salah faham perkataan ulama salaf. Ulama salaf kata orang yang buat maksiat segala macam jenis, seperti Imam Syafi'i kata li ayyalqal 'abdullaha bi kulli dhanbin khala syirki ahabbu ilayya min ayyalqahu bi syai'in min al-kalam atau kama qala rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Kalau satu orang hamba bertemu Allah dengan segala macam dosa kecuali syirik, lebih baik daripada dia bertemu Allah dengan membawa sedikit ilmu kalam. Memang dari satu sudut ya.
dari segi bahayanya ilmu kalam tersebut. Tetapi bukan kita kata mesti semua orang yang terjebak dengan ilmu kalam, setiap individu lebih teruk daripada ahli maksiat. Tidak betul. Itu tidak betul. Ya. Jadi kita kena faham betul-betul perkataan ulama salaf. Kata ulama salaf ini kita kena lihat praktikalnya juga daripada mereka. Barulah kita boleh faham cara kita nak praktikkan perkataan mereka. Tak boleh kita ambil perkataan mereka, kemudian praktiknya kita buat tafsiran kita sendiri. Tak boleh. Ya. Baik. Demikian juga membantu orang Islam yang memerlukan dengan jiwa dan harta. Ya. Jiwa di sini ialah dengan berjihad menentang musuh mereka, walaupun mungkin membawa kepada tergadainya nyawa kita sendiri. Ya. Ataupun dengan harta, seperti kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Ya. Dan sedekah boleh jadi fardu ain pada keadaan-keadaan tertentu. Ya. Rasa perit dan sakit dengan apa yang menimpa keadaan saudara se-Islam kita daripada musibah. Bila kita melihat apa yang menimpa orang Palestin, apa yang menimpa orang India, orang Muslim di India, masyarakat Myanmar dan sebagainya, kita juga rasa perit dan sedih. Kita kena letakkan diri kita bersama mereka. Bayangkan jika yang kena itu adalah kita. Dan kita tahu bahawa mereka ini dibunuh, dihambat keluar daripada negeri mereka. Bukan ada sebab lain, melainkan kerana perkataan mereka, Rabbi Allah, Tuhanku hanyalah Allah. Ya. Kita tahu bahawa umat Islam yang ditindas hari ini di seluruh pelosok dunia, apa jua alasan yang mereka berikan, tapi hakikatnya alasan yang sebenarnya yang merupakan satu-satunya alasan mereka ini ditindas adalah kerana mereka Muslim. Bukan ada sebab lain. Ya. Maka jikalau itu hakikatnya, kita kena rasa sedih dan perit dengan apa yang mereka alami. Kerana sikap orang beriman itu seperti mana firman Allah di akhir surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan mereka yang bersama dengannya, yang beriman dengannya, sangat keras dan bengis terhadap orang kafir dan lunak dan simpati sesama orang Islam. Kita kena bersimpati dengan orang Islam. Dan sabda Nabi SAW, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai untuk saudaranya yang se-Islam dengan apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kita kena letakkan diri kita dalam situasi mereka. Adakah kita suka kita kena seperti yang mereka kena? Kalau kita tak suka kena pada kita, kita pun tak suka kena kepada mereka. Demikian juga melaksanakan hak-hak seorang Muslim. Sama ada hak-hak tersebut berbentuk sunnah muakkadah atau fardu ain atau fardu kifayah. Seperti tashmid orang yang bersin. Bila dia bersin, alhamdulillah, dia kata alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Ya. Itu adalah sunnah. Menahan diri daripada menyakitinya, menzaliminya, ini fardu ain. Ya. Di antaranya memberi salam, itu adalah sunnah. Menjawab salam, itu adalah fardu. Kalau kita seorang diri, fardu ain. Kalau kita ramai-ramai, fardu kifayah. Menguruskan jenazahnya daripada mandi, kafan, solat, tanam, ya. Menguruskan keperluan mereka seperti menuntut ilmu yang diperlukan oleh orang Islam, fardu kifayah. Umat Islam perlukan engineer, menjadi fardu kifayah untuk mereka menuntut ilmu engineering. Umat Islam perlukan seorang doktor, menjadi fardu kifayah. Ada umat Islam yang pergi belajar ilmu perubatan dan seterusnya. Apatah lagi ilmu berkaitan dengan agama mereka yang diperlukan pada setiap saat. Ya, maka kena ada golongan yang menegakkan diri mereka menjadi alim ulama, belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah
dan mengambil dan menggalas tanggungjawab untuk membimbing umat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebesar-besar wala kepada orang Islam. Dia mendedikasikan dirinya untuk membimbing mereka ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala, menyuruh mereka dengan yang ma'ruf dan mencegah mereka daripada mungkar. Ini adalah perkara yang sangat dituntut. Menziarahi orang yang sakit daripada kalangan orang Islam ini sunat. Ya. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya. Menziarahi mereka, mengambil tahu keadaan mereka. Ya. Itu semua adalah perkara-perkara yang sangat dituntut. Ya. Sebagai tanda kita setia sebagai seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Tanpa mengira apa bangsanya, apa warna kulit, apa bahasa yang dia bercakap, apa warga negaranya. Ya, ini semua adalah perkara yang menjadi tuntutan dalam Islam. Kemudian kita di sana ada juga bentuk-bentuk tuntutan yang kita disuruh lakukan supaya kita merealisasikan kewajipan berlepas diri daripada orang kafir. Dan tuntutan ini akan terzahir menerusi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai wala' yang haram. Perbuatan berkasih sayang yang dilarang oleh Islam terhadap orang kafir. Dan ada perbuatan-perbuatan ini yang mencapai tahap kufur akbar seperti yang telah kita bincangkan dalam tafsir, dan ada yang mencapai tahap maksiat dan kefasikan. Ini telah kita bincangkan pada kita bahaskan ayat wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Nah, di antara bentuk-bentuk kesetiaan kepada orang kafir yang dilarang, yang boleh menyebabkan pelakunya terkeluar daripada Islam, yang mencapai kufur akbar, ialah menetap di negeri orang kafir kerana memilih untuk bersahabat dengan mereka dan redha dengan agama mereka. Kita dah sebut wala' yang menjadikan seseorang itu kafir ialah jikalau dia wala' kepada orang kafir kerana agama. So, apa jua kerana agama. Jadi di antara perbuatan yang dilakukan kalau dia buat kerana agama, di antaranya ialah dia menetap tinggal di negeri orang kafir. Kerana agama. Kerana dia kata duduk negeri kafir ni senang. Tak ada orang nak main periksa hotel, minta sedia nikah. Senang nak bawa masuk perempuan mana pun, dia kata senang. Senang nak minum arak, dia kata. Tak ada siapa nak larang. Senang nak pergi bar, tak ada pejabat agama nak main periksa bar, tengok siapa orang Islam minum arak kena tangkap. Senang bulan Ramadan nak puasa ke, tak puasa ke, suka hati, dia kata. Kalau itu tujuannya, menetap di negeri kafir, na'udzubillahi min zalik, maka itu adalah wala' yang kufur. Kerana dia tinggal di situ kerana dia redha dengan agama kufur. Dan dia benci dengan agama Islam. Ataupun dia terus mengambil kerakyatan negeri kafir dengan tujuan untuk melazimi undang-undang kufur, termasuklah memerangi orang Islam. Dia sanggup walaupun dia tahu bahawa kalau dia menjadi warga negara kafir ini, negara kafir ini nanti akan menuntut dia, akan menyuruh dia untuk pergi berperang, membunuh orang Islam. Maka ini adalah kufur akbar. Kerana bersama dengan orang kafir memerangi orang Islam, ini adalah kufur akbar. Ini tidak ada lagi takwilan, melainkan dia adalah kufur akbar. Ya. Adapun jikalau dia mengambil kerakyatan atau pergi menetap negeri orang kafir itu kerana kezaliman yang menimpa dirinya atau kerana kesusahan hidup, kerana berhijrah daripada negerinya, itu adalah perkara yang diberi uzur. Ya. Tetapi kalau dia pergi menetap di negeri orang kafir atau mengambil kerakyatan orang kafir bukan kerana redha dengan agama mereka,
Bukan kerana benci kepada agama Islam, tapi kerana nak mencari kehidupan yang lebih senang. Nak dapat kerja yang lebih tinggi gajinya. Masalahnya. Maka kita kata ini adalah perbuatan wala yang haram. Gaji yang sedikit, yang rendah di negeri Islam lebih baik daripada gaji yang besar di negeri kafir. Ya, kerana di negeri kafir kita lebih terdedah dengan amalan-amalan kufur. Ya, dan sukar untuk kita menzahirkan agama kita dari sudut menzahirkan kebenaran Islam dan kejelekan agama kufur. Bukan semata-mata kita boleh salat, boleh puasa, tak. Bukan itu sahaja. Ya. Menzahirkan agama ini termasuklah kita boleh menzahirkan Islam adalah satu-satunya agama yang hak dan selain daripada Islam adalah agama yang batil. Ya. Jadi kalau dia berpindah ke negeri kafir kerana semata-mata untuk mencari kesenangan hidup, maka ini adalah dilarang tetapi tidak mencapai tahap kufur. Tetapi kalau dia terpaksa kerana negerinya ditimpa bencana musibah, lalu datang negeri kafir yang nak bagi perlindungan, negeri Islam sendiri tak bagi perlindungan, ataupun negeri Islam lebih jauh untuk dia berpindah dan sukar, dan negeri kafir yang dia nak pindah itu juga tidak melakukan peperangan terhadap negeri orang Islam, maka kita kata itu adalah diharuskan dan dia termasuk hukum orang yang terpaksa. Di antara wala' yang boleh menjadikan seseorang itu adalah orang kafir, na'udzubillah min zalik, ialah at-tashabbuh al-mutlaq. Meniru secara penuh gaya hidup orang kafir. Sesiapa yang memang cara hidup orang kafir. Tanpa kalau kita tengok dia daripada pagi sampai malam, kalau kita hidup dengan dia, tak ada beza antara dia dengan orang kafir. Tak nampak langsung ciri-ciri orang Islam pada dia. Daripada dia bangkit tidur sampai dia tidur balik. Sehari suntuk itu cara hidupnya sebiji macam orang kafir. Ya. Dari segi dia pakai pakaian mereka, cara rambut mereka, duduk sekali dengan mereka, berkawan dengan mereka, gelak ketawa dengan mereka, pergi ke mana-mana pun dengan mereka, sampai ke tahap apa yang orang kafir tu cakap, dia cakap. Walaupun perkataannya itu mengandungi mencela Allah dan Rasul, menghina agama. Ya. Sampai ke tahap kalau orang kafir itu pergi ke gereja, dia pun ikut sekali. Walaupun mungkin dia tak semayang macam mereka, tapi dia ikut meraihkan. Ya. Kalau mai hari perayaan orang kafir, dia pun sambut juga. Macam dia sebahagian daripada mereka. Maka yang ini adalah termasuk dalam kufur akbar. Seperti mana kata Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma secara mauquf, dia kata man bana bi biladil a'ajim wa sana'a nayruzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadhalik hushira ma'ahum yawm al-qiyamah. Barang siapa yang tinggal di negeri kafir dan meraihkan perayaan mereka dan sambutan-sambutan pesta mereka dan meniru cara hidup mereka sampai dia mati dalam keadaan tersebut, dia akan dibangkitkan di mahsyar nanti bersama dengan mereka pada hari kiamat. Yang keempat, dia meniru gaya hidup orang kafir yang mengeluarkannya daripada Islam. Yang ini dia mungkin tak tiru semua, tapi dia tiru pada satu perkara, tapi perkara itu jelas berkaitan dengan agama. Seperti dia memakai salib kerana tabarruk. Orang kafir Kristian, dia bubuh salib sebab tabarrukan. Kerana dia mengagungkan salib. Seperti dia meniru orang kafir. Mungkin dia bukan setiap hari macam tu, tapi bila mai perayaan orang kafir, dia sambut perayaan itu macam dia daripada mereka. Dia pasang pokok Christmas, dia pakai bertopi Santa Claus. Ya, dia pun menyanyi Christmas hymn sekali dengan mereka. Yang ini adalah kufrun akbar. Walaupun pada hari-hari lain dia tak macam itu. Ya, hari-hari lain dia tak tiru mereka, tapi pada hari tersebut dia pun bangkit pagi sama macam mereka, kelang kabut beli pokok Christmas, bubuh hadiah, hias rumah dia macam rumah orang Kristian. Maka itu adalah boleh mengeluarkannya daripada Islam.
Yang kelima, pergi ke gereja-gereja dan rumah ibadat mereka kerana mendekatkan diri kepada Allah, seperti dia menganggap tak ada beza beribadat di masjid dengan di gereja. Sama saja. Semua ni ibadat kepada Allah. Ini adalah termasuk dia beriktikad pluralism. Semua agama adalah betul. Demikian juga mereka yang beriktikad bahawa semua agama adalah sama sahaja. Semuanya membawa kepada kebenaran. Semuanya diredai oleh Allah. Semuanya hakikatnya adalah Islam, fahaman pluralisme atau fahaman liberalism yang beriktikad manusia bebas menganut apa sahaja. Tak ada beza. Hang nak menganut Islam pun tak apa, nak menganut Kristian pun tak apa. Yang penting kita semua kena jadi manusia yang baik. Engkau nak iktikad Islam sahaja yang betul, tak ada masalah. Engkau nak iktikad Kristian yang betul, tak ada masalah. Tetapi yang penting kita ada agama dan menjadi orang yang baik. Ini fahaman liberalism. Na'udzubillah min zalik. Juga adalah kufur akbar yang mengeluarkan dia daripada Islam. Nas'alullah al-afiyah. Di antaranya ialah memberikan kesetiaan kepada orang kafir dengan cara membantu mereka merosakkan umat Islam. Ini telah kita sebutkan. Ya, sama ada dengan cara memerangi atau memberikan harta dan senjata atau menjadi mata-mata spy kepada orang kafir. Ini ada dua kondisi. Kalau dia melakukan perkara tersebut kerana hendak meruntuhkan Islam dan umat Islam itu sendiri, maka ini adalah kufur akbar. Tetapi jika dia melakukan itu kerana habuan dunia semata-mata, bukan kerana nak merosakkan Islam, bukan nak merosakkan umat Islam, maka kita kata itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat besar. Nas'alullah al-afiyah. Adapun bentuk-bentuk kesetiaan atau walak kepada orang kafir yang diharamkan tetapi tidak mencapai, tidak mencecah had kufur, ialah seperti menjadikan orang kafir sebagai teman baik dan sahabat baik kerana dunia, bukan kerana agama. Seperti dia ambil BFF, best friend forever tu daripada orang kafir. Ini tidak dibenarkan. Sekadar dia adalah rakan sekerja kita, kita buat baik dengan dia, kita berjiran dengan dia, kita memberikan hak-hak jiran kepadanya, ini dituntut. Adapun menjadikan dia teman tempat kita mengadu masalah, tidur sebantai, makan sepinggan, gelak ketawa kita dengan dia, maka ini adalah dilarang, kecuali jika dia buat itu dengan tujuan nak berdakwah orang tersebut kepada Islam, untuk menjelaskan kebatilan agamanya, untuk menerangkan kepadanya keelokan Islam, atau orang kafir itu adalah saudara yang ada hubungan kerabat dengannya, seperti adik-beradiknya yang bukan Islam, dan dia buat perkara tersebut dengan tujuan untuk melunakkan mereka kepada Islam, maka itu ada kelonggaran. Jikalau dia kuat zan dengan cara tersebut, mereka akan lunak kepada Islam. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, al-kafir aduwwun lillahi wa rasulih walil mu'minin wa yajibu alaina an nakrahahu bi kulli qulubina. Orang kafir itu adalah musuh Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Wajib kepada kita untuk membencinya dengan seluruh hati kita, dengan segenap jiwa kita. Di antaranya ialah menetap, berpindah, tetap tinggal di negeri orang kafir. Ya, ini orang Islam berpindah pergi duduk negeri orang kafir sebagai warga negara, sebagai penduduk tetap ataupun warga negara yang kita sebut tadi, bukan kerana agama, tapi kerana mencari dunia, kerana mencari habuan dunia, nak mencari kemewahan hidup, nak mencari kelapangan rezeki konon-kononnya, maka ini adalah dilarang dan perkara yang berdosa dilakukan oleh seorang Muslim. Demikian juga termasuk dalam perkara ini adalah pergi melancong ke negeri orang kafir, pergi berjalan dan bersia-sia di negeri kafir.
atau pergi belajar negeri kafir, sedangkan ilmu yang dia nak belajar itu boleh diperolehi di negeri orang Islam. Ini perkara yang kita kena bagi perhatian yang banyak orang terlepas pandang. Pasal apa pergi negeri kafir nak main salji, nak main benda duniawi yang tidak ada kaitan, nak tengok sungai, tengok laut. Awak negeri Islam tak cukup sungai, tak cukup laut ke? Kan? Kalau di negeri Islam pun kita tak boleh, hari ni kita tak boleh nak jaga kawalan syariah di pantai-pantai, di tempat-tempat rekreasi, apatah lagi di negeri orang kafir. Bayangkanlah, lebih dahsyat lagi di sana. Kalau di tempat Islam pun kita tak boleh nak kontrol maksiat yang berlaku di kawasan-kawasan yang seperti itu, kawasan pelancongan, apatah lagi di negeri kafir yang memang tidak ada kawalan langsung. Ada? At least di negeri Islam, undang-undang ada melarang perkara tersebut. Mungkin tidak dikuatkuasakan, tapi boleh dikuatkuasakan kembali jikalau ada tindakan yang berani seperti melaporkan dan sebagainya. Tapi di negeri kafir sana, memang benda itu diizinkan secara undang-undang, legally. Nas'alullah al-afiyah. Ya? Jadi ini perkara yang kita kena cermat. Ya? Jadi kalau kita nak pergi ke negeri kafir, pastikan yang pertama sekali, tujuan kita ke negeri orang kafir itu ada keperluan yang mendesak. Seperti dia nak bawa barang perdagangan orang Islam ke negeri kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam. Pergi berdagang, bawa barang-barang eksport, import yang diperlukan oleh orang Islam masalahnya. Atau pergi menuntut ilmu, yang ilmu tersebut hanya boleh dapati negeri kafir ataupun didapati secara sempurna negerinya. Macam teknologi tu memang mereka yang ada. Kita nak pergi ambil, rampas balik hak kita. Sebab tidak ada hikmah melainkan itu hak orang Islam. Dia nak pergi belajar. Walaupun negeri Islam mungkin ada, tapi dia tak sesempurna di negeri kafir tersebut masalahnya. Maka ini adalah dibenarkan pergi untuk berubat. Yang mana cara berawatan tersebut tidak ada di negeri Islam. Masalahnya. Maksudnya keperluan-keperluan yang mendesak. Itu satu. Yang kedua, syaratnya. Hendaklah dia yang nak pergi itu boleh menzahirkan agama Islam dan menzahirkan kebatilan agama kufur. Maksudnya dia jauh daripada syubhat, tidak terkena dengan syubhat-syubhat mereka, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang melanggar syariat Islam, dan jikalau perlu, dia boleh menerangkan kepada orang kafir bahawa Islam sahaja agama yang hak dan agama selain daripada Islam adalah agama batil, agama kufur. Kalau dia boleh terus konsisten dengan syahadahnya, maka dibenarkan dalam situasi-situasi tersebut. Adapun orang kafir yang masuk Islam di negeri kafir, maka dia boleh tinggal di negeri tersebut. Ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia boleh menzahirkan agamanya di negerinya, tetapi itu pun jikalau dia tidak ada maslahah dakwah, maksudnya dia tidak ada masalah untuk berdakwah orang kafir yang lain masuk Islam, maka dia digalakkan untuk berhijrah ke negeri Islam. Digalakkan untuk berhijrah ke negeri Islam. Di antaranya, menyambut perayaan orang kafir bukan kerana redha agama kufur, seperti mengucapkan tahniah, ucap selamat kepada orang kafir sempena perayaan mereka. Kerana ini adalah iqrar kepada agama kufur mereka. Ya. Ini adalah dengan ijma' ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat perkara ini adalah dilarang. Tapi kalau dia menyambut perayaan tersebut seperti seolah-olah dia daripada mereka, dia buat apa yang mereka buat, maka ini tadi kita dah sebut termasuk dalam kufur. Tapi ini mungkin dia sekadar mengucapkan tahniah, sekadar bagi hadiah, ya, ataupun dia hadir rumah terbuka mereka untuk makan-makan. Ini adalah dilarang pada hari perayaan mereka. Yang kelima adalah tasyabbuh yang khusus, seperti meniru sebahagian adat cara potong rambut mereka atau memakai seluar-seluar tertentu mengikut fashion orang kafir tertentu. Masalahnya, pakai baju tertentu mengikut fashion orang kafir tertentu atau potong rambut mengikut gaya orang kafir tertentu. Maka itu adalah dilarang. Ya.
Dan banyaklah larangan-larangan untuk kita meniru cara hidup orang kafir. Ya. Membiarkan orang kafir menzahirkan syiar mereka di negeri Islam atau menzahirkan maksiat mereka di negeri Islam, ini adalah dilarang. Sepatutnya kita mencegah. Kita tidak menyekat mereka untuk beramal dengan agama mereka dalam daerah peribadi mereka, tetapi membiarkan mereka menzahirkan agama mereka dalam negeri, dalam kawasan umat Islam, maka ini adalah dilarang. Menjadikan orang kafir sebagai penasihat, teman yang rapat, ini adalah dilarang. Tinggal serumah, sebumbun dengan orang kafir, seperti orang kita sewa rumah, sewa sama orang kafir, teman serumah, ini adalah dilarang, tak boleh. Ya, kecuali kalau itu adalah adik-beradik kita dan ada maslahah untuk menyeru mereka kepada Islam, atau mak ayah kita yang memerlukan jagaan kita, sedangkan dia orang kafir, itu adalah khususiyah yang tersendiri. Tetapi dari segi asalnya, kita tak boleh saja-saja seronok-seronok, suka-suka nak pergi duduk sebumbung dengan orang kafir. Ini adalah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itulah kita kata kesimpulannya, beberapa bentuk perkara yang kita sebut sebagai al-wala' wal-bara' yang dilarang, dan tuntutan-tuntutan wala' wal-bara' terhadap sesama Islam, dan apa yang kita perlu lakukan terhadap orang yang kafir. Sebagai kesimpulan, hukum hakam yang telah kita bincangkan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, menerusi tafsiran ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan kita juga telah perincikan banyak hukum hakam ini juga semasa kita mentafsirkan ayat-ayat tersebut. Maka kesemuanya perlu diambil secara rangkuman, bermula daripada siri yang kita bincangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu berkenaan dengan hukum wala' wal bara' ini, sampailah ke kelas yang pagi ini, kesemuanya mesti dihadamkan untuk kita mendapat gambaran yang benar tentang masalah al-wala' wal bara' ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke masjid keluarga, imam salat, seorang kita tahu pelaku bid'ah mukaffirah. Kalau keluarga kita boleh terima, kita nasihat. Tetapi selama mana orang yang bid'ah mukaffirah ini tidak ditegakkan hujah, maka dia masih lagi Muslim. Jadi kita, kalau dia salat pun sah, cuma kita secara peribadi menjauhkan diri. Sebab ulama ada khilaf, sah tidak sah kita salat berimamkan imam yang fasik atau imam yang bid'ah. Dalam mazhab Syafi'i salatnya sah. Ya, cuma kita kata langkah yang berhati-hati, yang lebih baik sebagai menzahirkan tanda kita tidak reda dengan bid'ahnya, kita tidak berimamkan dia. Ya, itu lebih baik. Dan kalau keluarga kita boleh terima apa yang kita bagi tahu dan mereka percaya kepada kita, tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka itu lebih baik untuk kita elakkan daripada kita berimam dengan imam yang sebegini rupa. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memutuskan silaturahim dengan ibu bapa ini dosa yang besar. Adapun menggugurkan semua amalan baik, itu hanyalah kufur. Kalau dia kufur, maka amalan baiknya akan digugurkan. Tapi orang yang derhaka kepada ibu ayah, amalan baiknya ada, tapi mungkin tidak akan bermanfaat di akhirat. Kemungkinan dosanya akan mengatasi timbangan amal salihnya. Nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillah min dhalik. Naam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.